Salam geng, finally phone yang kita tunggu-tunggu dah pun sampai dekat studio. Inilah dia Xiaomi 17 Pro, flagship terbaru dari Xiaomi. Ramai kata bakal jadi iPhone killer. Dan yang menarik kan, Xiaomi kali ni dia terus skip nombor 16, dia lompat terus 17 sebab apa? Diorang nak tunjuk yang siri ni bukan sekadar naik taraf kecil je, tapi satu big leap tau, dari rekaan dia sampai ke prestasi lah katanya. Tapi dari sisi lain, kita tahu yang diorang ni sebenarnya nak show off je dengan Apple kan. So, dalam video ni kita akan tengoklah macam mana kan, kita akan unbox, explore semua features dia kan, dari design, chip Qualcomm terbaru sampailah highlight utama dan skrin kedua, Magic Back Display. So, kalau korang dah bersedia, jom kita mula keracun sekarang. Kita akan mulakan dengan sesi unboxing dulu, yang mana kan first impression pasal kotak kali ni semakin memanjang. Dua jengkal dia kasih. Lain macam kan. Dekat sini luaran kotak dia sama je macam before ni. Model dia, Leica, logo dan juga ada punya sistem operasi. Kanan kiri clean je. Bahagian bawah ni ada version yang saya beli 1256GB warna putih. Once korang buka je, korang akan nampak ada dua kotak dia bagi dekat sini. Yang mana untuk kotak bawah ni kalau kita buka, ada adapter dia 100W dan juga kabel pengecasan lah. Disebabkan saya beli set China. So macam ni lah korang akan dapat adapter dia kan. So untuk kotak seterusnya dekat sini, kita akan cuba tengok dalam ni kita akan dapat apa. So kita akan buka sekarang. First kali dekat sini ada dia punya macam manual. Lepas tu ada SIM tool ejector dekat sini dia kasih. Dan juga ada dia punya casing. Casing kita dapat kali ni jenis hard case tau. Ada bunyi. Oh, dia macam kat sini korang nampak. Lepas tu bahagian kabel bump dia tinggi sikit. Inilah dia. Simple je, tak ada macam tulisan Xiaomi ke apa. Dan finally inilah dia phone yang kita nanti-nantikan, Xiaomi 17 Pro. Ini dia kan. Dekat bahagian atas yang besar ni kan, dia dah sekalikan screen dengan dia punya lens tu tau. Macam-macam korang boleh buat dekat sini. Lepas tu kita akan boleh pilih sikit lah. Ada line antena dekat bahagian sisi. Dekat bahagian bawah ni ada dia punya port pengecasan, SIM trace, apa dual SIM. Ada juga stereo speaker. Dekat sisi lain ada volume rocker dan juga power button. Lepas tu ada line antena lagi. Design macam korang nampak je. So ini je yang ada dekat dalam kotak. First impression bila saya pegang je Xiaomi 17 Pro ni, memang saya rasa design dia lain macam lah, cantik dia. Warna yang saya ambil ni white ceramic. Dan serius bila korang nampak depan mata, dia bukan sekadar putih biasa tau. Dia ada macam pantulan lembut, macam pearl matte macam tu, rasa macam premium porcelain. Satu jenis finishing yang kalau kena cahaya dia bagi efek soft glow tau. Nampak clean, minimalist tapi still nampak mahal. Paling saya suka cara Xiaomi ni, dia integrate skrin belakang yang diorang panggil Magic Back Display tu. Terus sebati dengan modul kamera. Dia tak nampak janggal tau. Xiaomi betul-betul buat reka bentuk ni feel symmetrical dan juga futuristic. Berat dia pula sekitar 188GB, just nice. Tak ringan sangat sampai rasa kosong, tapi tak berat sampai tangan lenguh tau. Bila guna tanpa casing pun selesa, tapi sebab permukaan belakang dia tu licin berkilat macam tu, saiz saja sekorang kena pakai lah case yang diorang kasih dalam kotak tu kan. Sekarang kita akan masuk dekat bahagian yang buat saya teruja juga kan. Xiaomi 17 Pro ni datang dengan panel AMOLED LTPO 6.3 inci, resolusi 1.5K, refresh rate adaptif 1-120Hz dan brightness boleh cecah 3500 nit. Xiaomi guna panel TCL M10 Real RGB pixel, teknologi yang memang rare tau. Setiap pixel dia terdiri daripada sub pixel merah, hijau dan biru penuh. Dia bukan shade pixel. So apa hasil dia? Warna yang jauh lebih tepat, ketajaman tinggi dan tak ada efek berkilat pelik bila tengok dari sisi. Dia juga sokong Dolby Vision HDR10+ dan True 12-bit color depth. So kalau korang tahu Netflix atau YouTube HDR, kontras dia lebih dalam, warna hitam memang sangat-sangat pekat dan highlight nampak hidup tanpa overexpose. Dan satu benda yang ramai terlepas pandang, kaca depan ni dia bukan pakai Gorilla Glass biasa, tapi Xiaomi punya teknologi sendiri yang diorang panggil Dragon Crystal Glass 3.0, 20% lebih tahan cala dan 15% lebih kuat dari versi lama. Bezel dia pula kan sangat-sangat nipis, 1.18mm. Memang tambah lagi lah rasa immersive dia. Bila korang tengok konten full screen, memang rasa macam tak ada bingkai langsung. Selain
skrin depan macam korang tahu, dia juga ada skrin belakang. Features ni memang unik. Xiaomi panggil Magic Back Display, saiz 2.7 inci, AMOLED panel, siap ada 120Hz lagi. Korang boleh gunalah untuk tengok notifikasi, check bateri, kontrol muzik, panggilan masuk dan preview kamera. Kalau tengah rekod video atau ambil gambar orang lain, dia boleh nampak diri sendiri kat skrin belakang tu, memang praktikal. Dan kalau korang masuk dalam setting dia pula kan, siap boleh custom wallpaper atau gambar apa yang korang nak. Untuk notification display ni masih tak banyak lagi app yang boleh guna dekat skrin kedua. So korang tak bolehlah nak tengok YouTube ke ataupun main game dekat skrin belakang ni. Tapi benda ni rasa boleh je diorang enablekan, mungkin akan ada soon ke kan. Sekarang kita akan masuk bab yang paling ramai nak tahu, prestasi dia. Yang mana model ni adalah phone pertama dekat dunia yang pakai chip terbaru Snapdragon 8 Elite Gen 5. Saya sendiri pun tak sabar nak rasa pengalaman guna chip ni tau. Dibina atas proses 3 nanometer buatan TSMC generasi ketiga yang mana lebih efisien dari previous model. Qualcomm bukan sekadar naikkan kelajuan tapi juga dia ubah struktur sepenuhnya. Yang mana kan dia ada prime core 3.4 GHz, 3 performance core dan 4 efficiency core. Semuanya kan dia optimize guna AI dynamic trading engine tau. Maksudnya bila korang buka app berat, main game atau rakam 8K resolution tu, semua core tu pandai bahagikan beban. Dia tak bazirlah tenaga dia dan tak cepat panas katanya. GPU pula Adreno Gen 4 siap dengan ray tracing 2.0 dan sokongan penuh OpenGL ES 3.2 serta bukan 1.3. Kalau korang main game yang dah support lighting real time, pantulan air, bayang, serius nampak macam konsol tau. Untuk AnTuTu score dia pula macam korang nampak gila, sangat-sangat tinggi tau. First time saya jumpa dekat phone flagship Android dapat skor setinggi ni, hampir cecah 4 juta tau. Untuk RAM pula jenis LPDDR5X, storage UFS 4.1, so loading game, render video ke buka kamera semua sangat-sangat instan. Xiaomi pula dia bukan setakat letak chip power, diorang juga upgrade sistem penyejukan. Dia besarkan lagi vapor chamber yang mana ditambah lapisan graphite multi-tier dan thermal gel untuk sebarkan haba dia bagi rata. Dan apa yang saya boleh kata untuk pengguna awal ni, saya tak nampak isu overheat macam kebanyakan chip baru Qualcomm yang baru rilis tu. Even ada yang laporkan unit diorang bermasalah, overheat teruk. Unit saya alhamdulillah sangat-sangat padu tau. Untuk test kan, tahap dia punya suhu tu, saya try lah macam biasa. 3D Mark stress test 20 minit tu, suhu max yang saya dapat sangat-sangat mengejutkan. 43 degree je, lagi sejuk dari chip Qualcomm lain. Even dari chip silicon baru Apple ni pun, yang ni lagi sejuk tau. Next saya try juga gaming. Game yang saya pilih tu of course lah Wuthering Waves. Macam korang tahu, game ni pun sangat-sangat heavy. Saya set atas kanan, 60fps stabil kan. Dan suhu dia pun paling tinggi dalam 20 minit macam tu saya main. Dia naik sekitar 42 degree dengan bacaan FPS yang sangat-sangat smooth tau. Tapi since ni chip baru kan, so banyak lagi game yang belum optimize tau. So nanti soon kita akan buat gaming test lah. Kalau korang tengok kan betul-betul kita dera performance dia macam mana. Dan sebab chip ni ada AI Engine Gen 4, korang akan rasa kelancaran tu bukan setakat dari CPU je, tapi juga kan cara dia predict apa yang korang nak buat. Contohnya lah kan, bila korang buka kamera lepas main game, diorang akan auto optimize RAM dan cooling untuk elak lag masa ambil gambar. Next beralih ke bahagian kamera pula dekat sini. Xiaomi masih teruskan kerjasama diorang dengan Leica dan hasilnya memang korang boleh rasa. Tiga-tiga sensor belakang 50MP, main kamera 50MP ultra wide dan juga telefoto dengan 5 kali optical. Sensor utama dia pakai Lighthunter 950L dengan teknologi low fit yang dapat bantu ambil gambar detail lebih luas tau. Lepas tu ultra wide pula dia pakai sensor OV50M dan untuk dia punya telefoto periskop 5 kali tu boleh zoom sampai 120 kali digital. Seriously 5 kali optical tu pun bagi saya dah cukup tajam tau. Kualiti gambar dia vibrant tapi masih natural. Tone warna Leica bagi cinematic contrast tu masih ada. Boleh juga pakai mode portrait Leica yang klasik tu, memang gempak. Background blur dia dah nampak macam DSLR. Malam pun mantap lah. Mode night scene dia pun proses cepat, noise pun rendah. Dan yang paling best, Magic Back Display tu boleh jadi viewfinder lah. So kalau korang selfie guna kamera utama 50MP tu, detail dia akan lebih padu, warna lebih hidup dari kamera depan biasa. Bateri 17 Pro ni kita tahu lebih kecil sikit daripada versi biasa dan Pro Max, tapi compare dengan flagship lain still lagi besar, 6300 mAh. Yang mana ketahanan bateri dia pun bagi saya mantap jugalah. 1 jam 40 minit saya layan YouTube Full HD, baru drop 10% macam tu je. Dan untuk seharian saya guna kamera, sosial kan, YouTube, main game ringan kan, boleh tahan dalam 1 hari setengah macam tu. Untuk sistem pengecasan pun laju, support 100W tau. Dari kosong ke 100% tu dalam 30 minit lebih je. Lepas tu ada juga 50W wireless charging dan juga reverse wireless charging. Xiaomi juga guna bateri L-shape dual cell dengan silicon high density, so dia lebih tahan suhu dan tak mudah
panas masa charging. Sistem operasi dia running Android 16 dengan skin HyperOS 3.0, animasi dia smooth, lag pun tak ada yang pelik-pelik dan sekarang banyak fungsi AI dah integrated lah. Contohnya ada AI Eraser 2.0, AI Photo Enhance dan AI Subtitle Translate yang boleh guna terus dalam galeri. Selebihnya fingerprint bawah skrin dia jenis 3D ultrasonic, lepas tu speaker stereo, air blaster, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 NFC dan port USB 3.2 Gen 1 untuk transfer data yang pantas. Oh ya, berita baik untuk China Set Hunter ni kan, model ni dah support 5G, saya dah test pakai SIM Unify, memang proof. Cuma untuk isu notification delay tu still ada, tapi ada je tweak dia untuk stabil kan. Untuk Play Store memang tak ada, tapi Xiaomi dah mudahkan kerja, just type je Google Play Store dalam aplikasi store Xiaomi dalam phone tu, terus install siap GMS, boleh guna macam biasa. So, nampaknya sampai sini dulu video kita pasal Xiaomi 17 Pro. Apa komen korang? Adakah berbaloi untuk korang spend beli Xiaomi 17 Pro ni ataupun model-model yang lain? Sebab actually dia datang bertiga. Xiaomi 17, 17 Pro dan juga 17 Pro Max, yang mana perbezaan antara Pro dan Pro Max tu tak banyak sangat lah. Macam korang tahu, beza dekat skrin dia, bateri dia dan ada sikit dekat bahagian kamera dan juga cooling system dia. Tapi persoalan dia sekarang ni kan, adakah model Pro dan Pro Max akan masuk pasaran kita? Sebab apa? Kalau tengok previous model, versi Pro biasanya tak akan masuk. Yang akan masuk official ni versi biasa dan juga versi Ultra tau. Yang mana kita akan tunggu sama-sama nantilah tengok macam mana kan. Tapi kalau korang dah tak sabar, boleh beli je. Sekarang import pun banyak je. Cuma harga dia agak keras sikit lah dekat Shopee. Saya dapat model ni je dah dekat 4K. Mahal gila kan. Tapi berbaloi lah bagi saya kan. Macam korang nampak, banyak gila features dia kan. Macam tu lah. So, nampaknya sampai sini dulu video kita untuk kali ni. Kalau korang suka video ni, jangan lupa tinggalkan like, share, komen dan juga subscribe. Jumpa lagi dalam video seterusnya. Assalamualaikum.